بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Fauzan Naim, tuan imam, tuan nazir masjid, ahli jawatan kuasa Masjid Makmuriyah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan usia kita sehingga saat ini berada di rumah Allah, beribadah, menyebut nama-nama Allah dan mengingat Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat keredaan dan keampunan daripada Allah. Juga bersyukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang begitu banyak. Allah sebut di dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hitung ataupun kira nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kamu tidak akan boleh kira dan tak akan boleh hitung. Daripada nikmat-nikmat Allah yang banyak, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah meninggal tahun 751 Hijrah. Dia menyebut 3 nikmat besar. Yang pertama, nikmat iman. Yang kedua, nikmat Islam. Dan yang ketiga, nikmat utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dan Islam merupakan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan kenal Allah. Kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Dan kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita tidak tahu jalan mana yang boleh sampai ke syurga Allah. Semuanya telah ditunjukkan
dan telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah, pesuruh Allah, semuanya telah dinyatakan, jalan yang boleh sampai ke syurga. Tetapi di pertengahan jalan itu manusia berhadapan dengan pelbagai ujian. Manusia juga diuji dan juga dicuba dengan makhluk lain, antaranya iblis dan juga syaitan. Manusia juga berhadapan dengan dirinya sendiri yang dipanggil nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bincang pada malam ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan jiwa dan juga nafsu kita. Tiba-tiba datang satu hari yang glamour. Agaknya tuan-tuan kalau tak disebut dengan pengerusi pun tuan-tuan tak perasan, tapi yang muda-muda perasan. Dipanggil sebagai hari kekasih ataupun Valentine's Day, hari memperingati kekasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita cara untuk membawa perasaan dan jiwa kita sehingga bertemu dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita untuk kasih cinta kepada makhluk-makhluknya, sama ada namanya ayah, ibu, namanya isteri dan seumpamanya. Tetapi dalam keadaan yang bagaimana ni, jalan yang bagaimana yang dibenarkan dan jalan bagaimana yang tidak dibenarkan. Asal-asal perasaan cinta dan kasih itu merupakan fitrah manusia. Tiba-tiba sayang, tiba-tiba kasih dengan orang yang berakhlak baik, kasih dengan budak yang lelaki dengan yang perempuan, perempuan dengan yang lelaki. Ini asal fitrah. Tetapi Islam susun fitrah ini supaya tepat, sama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang dinamakan hari kekasih itu merujuk kepada beberapa peristiwa, tuan-tuan sekalian baca dalam kitab orang putih lah, kitab hadis memang tak jumpa tuan-tuan sekalian. Kita nak tahu sangat ni yang orang dok kata hari Valentine's ataupun hari mengingati kekasih ni, sumbernya mana? Dalam Sahih Bukhari tak jumpa, dalam Sahih Muslim tak jumpa, dalam kitab-kitab sunan yang lain juga tak berjumpa, dalam tafsir pun tak jumpa tuan-tuan sekalian. Tafsir yang awal seumpama At-Tabari meninggal tahun 310 Hijrah, ataupun yang di pertengahan seumpama Ar-Razi tafsir Al-Kabir 660 Hijrah, ataupun Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim tahun 774 Hijrah, ataupun yang terkini seumpama Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Tak ada disebut tentang hari mengingati kekasih sebagaimana yang disebut oleh generasi muda pada hari ini. Melainkan perlu kita rujuk sumber asal. Tengok-tengok ini bukan orang Melayu punya hari ini. Rupa-rupanya ini cerita ada kaitan salah satunya orang-orang Rom. Dahlah Rom bukan Rom zaman moden, Rom zaman kuno tuan-tuan sekalian. Tu canggih tu. Orang Melayu dia cepat. Dia baca sejarah mana pun tak tahu, rasa-rasa sejarah pun tak ada subjek tu. Tapi dia dapat yang tu. Ni kuno tuan-tuan sekalian. Dulu sewaktu Nabi dilahirkan tuan-tuan sekalian, Allah pilih semenanjung tanah Arab di tengah-tengah di antara dua tamadun. Yang pertama di sebelah timur adalah tamadun Parsi ataupun Iran kita kata sekarang, dan yang kedua sebelah kiri barat tuan-tuan sekalian adalah tamadun Rom. Tamadun Parsi melebihkan perkara yang berkaitan dengan khurafat. Tamadun Rom melebihkan perkara yang berkaitan dengan maddi ataupun perkara kebendaan. Islam dipilih semenanjung tanah Arab, tempat yang dilahirkan Nabi dan Rasul ini, untuk menunjukkan Islam agama yang pertengahan, seimbang di antara jasad dan juga roh, seimbang di antara dunia dan juga akhirat. Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Kejarlah apa yang Allah berikan kepada kamu daripada hari akhirat, pahala, syurga dan ganjaran-ganjaran yang lain. Pada masa yang sama Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Ini agama yang seimbang Islam. Kalaulah nak tengok Rom jadi kiblat, kemudian Parsi jadi kiblat, sebab itu dalam Islam la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak ada barat, tidak ada timur, dengan maksud tuan-tuan sekalian ini dia. Islam agama yang pertengahan, dia layan jasad dan juga roh. Sibuk kat dunia bekerja, dia juga layan supaya ada waktu untuk hari akhirat. Tiba-tiba diambil, ini peristiwa lama. Kalaulah ia merujuk kepada peristiwa ini tuan-tuan sekalian, yang kita tak pasti betul ataupun tidak, tepat ataupun tidak. Sejarah Islam yang dicatat oleh para ulama seumpama Ibn Hisham, seumpama Ibn Ishaq, begitu juga dengan para ulama selepas itu seumpama Al-Waqidi rahimahullah, pun terdedah kepada pelbagai riwayat yang diperdebatkan oleh orang ramai pada hari ini. Apatah lagi sejarah ini, Valentines, berkaitan dengan sejarah Rom yang perawinya bukan daripada orang Islam, yang menceritakan catatannya juga bukan daripada orang yang beriman. Mereka percaya dengan satu dewi tuan-tuan sekalian, namanya adalah Juno Februator. Saya pun tak tahu nak sebut tuan-tuan sekalian. Bahasa Inggeris pun dah terbelit, bahasa Rom lagi dah tuan-tuan sekalian. Dia ada kaitan dengan bulan Februari. Februator tu bulan, mana bulan 2 ini dewi bulan 2 tuan-tuan sekalian. Mereka ini akan, macam mana ya, orang muda kalau dia minat dengan orang perempuan tuan-tuan sekalian, dia akan tulis nama orang perempuan tu, nama siapa. Tuan-tuan minat siapa? Saya pernah tanya orang muda kat sekolah, dia kata siapa perempuan yang kau minat? Dia kata Angelina Jolie. Saya pun tak tahu, saya pun tulis je lah. Dia dah sebut, saya tulis je lah. Budak-budak sekarang tuan-tuan sekalian, tu budak tingkatan 1, 2, 3 tu, program tu. Ada yang tulis nama Melayu penyanyi, ada yang tulis ramai-ramai tuan-tuan sekalian, dalam 3 atau 4 orang saja yang menyebut nama sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya zaman sahabat tu 2-3 orang yang tulis nama Khadijah, itu pun agaknya mak dia nama Khadijah kot. Hak lain semua nama orang putih. Tak apalah, okey lah, kita buat survey je. Itulah anak-anak kita tuan-tuan sekalian. Jangan tanya sekolah mana, kan cari pula. Cuma doa bukan Sungai Besar lah, bukan Sungai Besar. Tuan-tuan sekalian, dia akan tulis nama siapa yang paling dia minat, masuk dalam kotak. Kemudian akan ada satu majlis pada tarikh 14 hari bulan, sebab sempena dengan dewi tu tuan-tuan sekalian, dia sembah dewi ini. Anak-anak muda ni akan ambil serawak satu saja nama. Yang dia tulis saya tu nama lain, yang dia dapat orang lain. Dia ambil, okey dapat. Dan perempuan itu akan diserahkan kepada dia selama setahun. Nak buat apa? Buatlah. Ni tuan-tuan sekalian. So, kalaulah ini berkaitan dengan kisah Rom kuno, maknanya yang pertama ada kaitan dengan ketuhanan, dewi yang mereka sembah. Kemudian yang keduanya ada kaitan dengan kegiatan seks secara rambang. Ambil nama, kemudian serahkan, setahun je kontrak dia tuan-tuan sekalian. Lepas tu ikut sukalah. Ni satu tuan-tuan sekalian, riwayat yang kita dapat. Riwayat yang kedua tuan-tuan sekalian, perkataan Valentines berasal daripada nama seorang padri, namanya Saint Valentine. Ada 2 pula riwayat cerita pasal padri ni tuan-tuan sekalian. Riwayat yang pertama menyebut bahawa padri ini orang yang kuat agama dan berdakwah. Agama Kristian, agama Nasara. Raja pada waktu itu, raja yang tidak suka dengan agama yang tersebar. Sebab kalau agama tersebar, orang jadi baik. Tu raja jenis ni sekarang ada lagi tuan-tuan sekalian? Ramai. Tu saya tak sebut tu, sebab saya pun dah lama tak kat Malaysia. Yang saya tahu kat Jordan, kat Mesir presiden, tapi dia rasa dia raja dulu. Jenis ni, ini cerita tuan-tuan sekalian tahun 269 Masihi. Pun cerita lama.
Rasulullah belum lahir, maknanya dikaitkan dengan kisah lama. Tuan-tuan sekalian, akhirnya padri ini ditangkap. Rupa-rupanya dalam penjara dia berdakwah juga. Report sampai dia pun dihukum bunuh. Tarikh dihukum bunuh adalah 14 Februari 269 Masihi. Jadi orang semua mengingati padri ini sebagai tanda cintanya dengan agama dia sehingga sanggup dibunuh. Sebab itu riwayat ini menunjukkan kekasih, tetapi bukan merujuk jantina lelaki perempuan, tetapi kasih kepada agama, sanggup berkorban, dan akhirnya pengikut dia kenang padri ini. Ini baik sikit, riwayat ni kira baik sikit sebab dia sayang dan kasih kepada agama dia, sanggup berkorban. Kira dalam agama Islam tu kira macam berjihad di jalan Allah lah tu, tuan-tuan sekalian. Riwayat kedua, dan juga maknanya ini juga cerita masuk yang ketiga. 1, 2, 3. Padri Saint Valentine ini, tuan-tuan sekalian, disebut dia ni kahwinkan orang secara sulit tanpa ada tauliah. Maknanya tak dapat surat pelantikan pendaftar nikah daripada Jais lah. Kalau sekarang tuan-tuan sekalian. Tapi ni bukan cerita Jais, ni cerita Rom juga ni. Dia tak dapat surat, tetapi dia padri. Maknanya dari segi prosedur dia telah menggunakan kuasa, menyalahgunakan kuasa. Tu bahasa dia. Kahwinkan sebab dia tengok orang muda ni kena kahwinkan. Kan orang Kristian pun kahwin depan padri. Raja dapat report. Raja, apatah nama raja saya ni, kalau suruh hafal nama orang pelik-pelik. Kalau nama sahabat tu dapat banyak faedah, hafal hadis banyak faedah, hafal Quran banyak faedah. Ni nama dia orang ni saya pun tak ingat. Claudius 2 ke apa saya pun tak tahu. Saya tahu iCloud je, iPhone. Claudius 2 tangkap, masuk penjara, tuan-tuan sekalian. Dia pula terjebak dengan cinta dengan anak pegawai penjara. Lagilah marah raja, tuan-tuan sekalian. Dah lah kahwinkan orang, tak ada tauliah, kemudian bercinta pula. Padri tak boleh kahwin. Tetapi tuan-tuan sekalian kena tahu, di dalam gereja paling banyak skandal seks. Sebab kahwin ini adalah tuntutan manusia. Berkahwin halal, tuan-tuan sekalian, halal dalam Islam, dibenarkan. Tapi mereka telah buat prosedur padri tak boleh kahwin. Yang canggih juga orang Kristian, tuan-tuan sekalian, dia punya sister kan pakai tudung kan. Tengok tu dia, pelik tu, pengikut tak pakai. Tangkap, dibunuh juga pada tarikh 14 hari bulan. Dia orang dapat satu surat. Surat tu dia tulis kepada makwa dia. Last kali dia tulis, awal-awal saya pun tak nak hafal, tuan-tuan sekalian, cuma last yang benar. Dia kata apa? From your Valentine. Daripada Valentine kamu, dalam bahasa Melayu, tuan-tuan sekalian. Orang zaman sekarang, kita jumpa orang muda-mudi yang merayakan Valentine's Day, dia akan tulis, I wish you will be my Valentine. Lebih kurang sama perkataan. Saya harap kamu sudi menjadi Valentine saya. So, tuan-tuan sekalian, hari ini kalau dikaitkan dengan riwayat ketiga juga dikenang kerana pengorbanan dan cinta Saint Valentine yang sanggup dihukum bunuh kerana kekasihnya dan kerana cintanya kepada kekasihnya tadi. Itu 3. Dan yang keempat yang saya sempat jumpa, tuan-tuan sekalian, dalam tulisan yang banyak, Valentine ini dikaitkan dengan satu spesies burung, tuan-tuan sekalian. Ni melampau lah. Kalau tuan-tuan sambut Valentine dengan sebab riwayat keempat ni, maknanya teruk sangat lah. Dikaitkan dengan spesies burung. Burung ni akan mengawan tiap-tiap tahun pada 14 Februari. Saya pun tak tahu siapa kaji. Dia macam tahu tengok kalender, tuan-tuan sekalian. 14 je dia pun mengawan, tuan-tuan sekalian. Jadi riwayat yang keempat ada kaitan dengan binatang. Jadi siapa sambut Valentine Day, dia punya imam dia binatang, burung. Satgi dalam kubur bila ditanya ma rabbuka, Allah, siapa ikutan kamu, orang lain jawab Nabi semua, dia kata burung Valentine 14 Februari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama saya ingin sentuh semua tadi asas sejarah tentang Valentine's Day, hari kekasih.
Di awal saya sebut berkaitan dengan cinta dan kasih ini merupakan fitrah yang Allah campak dalam hati manusia. Kadang-kadang bukan kepada makhluk, tapi dia akan cinta kepada kebaikan. Kadang-kadang kepada makhluk, dan kadang-kadang bukan sekecil makhluk dan juga perkara-perkara baik, tetapi kepada Al-Khaliq. Kalaulah kekasih ataupun mengasihi orang lain, cinta pada orang lain, tuan-tuan sekalian, pertama sekali kita kena faham bahawa Allah sangat cinta dan sayang kepada seluruh makhluknya. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, perkataan Allah sifatnya Ar-Rahman, Allah sifatnya Ar-Rahim. Tuan-tuan sekalian, kalau nak kaji Al-Quran, tuan-tuan sekalian, kaji perkataan yang berasal daripada huruf Ra, Ha dan juga Mim. Rahmatun, Rahim, Yarhamuna, Irhamna. Semua sekali tuan-tuan sekalian, ini antara perkataan yang menunjukkan sifat kasih dan sayangnya Allah kepada seluruh makhluk. Perkataan ini tuan-tuan sekalian paling banyak berbanding dengan sifat-sifat yang lain yang diulang dalam Al-Quran. Ada ulama yang kaji tuan-tuan sekalian perkataan rahmah wa mushtaqatiha. Perkataan rahmah yang berasal daripada Ra, Ha dan Mim dan apa-apa yang bersangkutan dengannya. Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, sama ada dia jamak ke, sama ada dia mufrad ke. Itu bahasa Arab tuan-tuan sekalian, maknanya singular, plural ataupun past tense ataupun present tense tuan-tuan sekalian. Tidak kurang daripada 315 kali diulang dalam Al-Quran. Berbeza dengan As-Sabr. As-Sabru jumlahnya adalah 115 kali. Kemudian As-Sidqu pula dalam Al-Quran lebih kurang 90 kali. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau nak tahu kasih, erti sayang dan erti cinta, tengoklah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni baru real. Tuan-tuan sekalian, minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita ambil sampel Nabi Adam alaihi salam bersama dengan isterinya Hawa di dalam syurga, kemudian terpengaruh dengan syaitan, kemudian maknanya dihukum. Kemudian tuan-tuan sekalian, hukumnya maknanya kira berdosa dan dikeluarkan daripada syurga. Kedua-duanya minta ampun daripada Allah. Dirakamkan dalam surah Al-Baqarah. Qala, kedua-duanya berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami melakukan zalim kepada diri kami. Di sini dalil menunjukkan bukan Nabi Adam saja yang berdosa, bukan Hawa saja yang berdosa. Ramai orang kata ini semua kerana perempuan. Lalu dia kata perempuanlah yang menjadi punca kepada Nabi Adam. Tuan-tuan sekalian, apabila kedua-duanya minta ampun kepada Allah, menunjukkan kedua-duanya bersalah. Jangan kecilkan orang perempuan. Dia ganggu tu satu perkara, dia maknanya nak menawan hati kita tu satu perkara. Yang kau tertawan tu kenapa? Salahkan orang je, dia tak pernah salah. Orang lelaki ni bila dah terjebak ke apa, ni semua dia pakai seksi, dia tak tutup aurat, dia semua salah dia. Tuan-tuan sekalian, dia tak pernah salah. Dah kalau dia tak tutup aurat pun apa masalahnya? Tuan-tuan sekalian, aurat ini haram didedah dan haram dilihat. Maknanya orang yang dedahkan dapat dosa, orang yang melihat juga dapat dosa. Dua-dua dapat dosa. Tak boleh salahkan orang perempuan. Dia memang punca lah, tapi maknanya dalam kisah ini jelas para ulama menceritakan kedua-duanya minta ampun kepada Allah. Maknanya kedua-duanya bersalah dalam isu ini. Rabbana zalamna, kami melakukan kezaliman kepada diri kami. Kemudian apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tengok, sekiranya engkau tidak ampunkan kami ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak kasihi kami ya Allah. Tengok, minta ampun,
Yang keduanya, watarhamna, minta rahmat daripada Allah, minta belas kasih daripada Allah, minta cinta daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, minta ampun dikaitkan dengan cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'at kullu syai', meliputi semua perkara. Dalam hadis Nabi menyebut, kalau rahmat Allah itu ada 100, satu diturunkan di atas muka bumi, 99 yang lain Allah tangguhkan untuk hari akhirat. Satu ini di atas muka bumi dikongsi oleh seluruh makhluk. Sebahagiannya namanya insan, manusia. Sebahagiannya namanya haiwan. Sebahagiannya namanya jamadat, bukit bukau, gunung ganang. Dan sebahagiannya adalah nabatat, iaitu tumbuh-tumbuhan. Nabi sebut apa, tuan-tuan sekalian? Satu ini yang dikongsi oleh seluruh makhluk, itu pun kamu tidak akan melihat walau seekor binatang akan memijak anaknya. Ini kasih sayang Allah, ini cinta Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada seorang lelaki, hadis qudsi, Nabi cerita, dia telah diputuskan di hari akhirat untuk menjadi ahli syurga. Allah menyebut, masuklah kamu dalam syurgaku dengan rahmatku. Lalu dia menolak apa yang Allah sebut. Dia kata, aku masuk syurga ini ya Allah kerana amalanku. Allah kata kerana rahmat Allah. Dia jawab kerana amalanku. Allah kata kerana rahmatku. Lelaki ni jawab kerana amalanku. Allah kata lagi kerana rahmatku. Dia masih jawab kerana amalanku. Ni kira degil lah ya. Orang Jawa kata ndablek. Ada lagi perkataan Jawa tu walaupun duduk kat Jordan. Rupanya sampai kat Jordan pun ramai orang Jawa. Saya dulu pergi Mesir, tuan-tuan sekalian, pun sedih dah ni nak tinggalkan kampung. Tapi sampai-sampai sana, ada orang Arab Mesir, dia tanya khabar, tuan-tuan sekalian. Anta akhbarak saya dengar macam kabare. Oi, ada Jawa juga kat sini rupanya. Kira okey lah, tak jadi nak balik kampung. Akhbarak dengan kabare sama lah tu. Ada Jawa kat sana, Arab Jawa, tapi bukan Jawa, dia punya perkataan lebih kurang. Degil. Akhirnya Allah perintahkan malaikat supaya hisab. Tuan-tuan sekalian, hisab. Malaikat hisab bermula daripada satu anggota matanya. Amalan jahatnya lebih banyak daripada amal kebajikannya. Nak sangat, tuan-tuan sekalian. Rahmat Allah, masuk syurga kerana rahmat Allah. Tuan-tuan sekalian, ada seorang lelaki pula, Allah perintahkan masuk dalam neraka. Sepanjang-panjang diseret masuk dalam neraka, lelaki orang muda ini menoleh ke belakang melihat Allah. Diseret, toleh ke belakang melihat Allah. Allah berhentikan malaikat dan bertanya kepada lelaki tadi, apa yang kamu fikirkan setiap kali memandangku? Dia pun menjawab, aku masih yakin untuk mendapat rahmatmu ya Allah. Lalu Allah perintahkan, masuklah dalam syurgaku kalaulah itu keyakinanmu untuk mendapat rahmatku. Masuklah syurgaku kerana rahmatku. Masya Allah. Ini baru real cinta dan kasih Al-Khaliq kepada makhluknya. Tuan-tuan sekalian, kita ni buat dosa, kita ni buat maksiat, kita ni buat jahat, tetapi Allah ampunkan kita kalau kita bertaubat. Belum tentu kekasih, tuan-tuan sekalian, yang belum berkahwin, suami isteri dah berkahwin, belum tentu kalau kita buat salah, pasangan kita akan maafkan kita, tuan-tuan sekalian. Manusialah makhluk yang paling sukar memaafkan orang lain kerana dendam. Tambah-tambah lagi orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Orang Melayu dia jangan, mukanya senyum je, tapi kat belakang, tuan-tuan sekalian, dia santau. Dia main jarak jauh pakai wifi. Satu keturunan okey lagi, 7 keturunan pula tu.
Beza orang Arab, makhluk yang namanya Arab di Mesir, di negara Arab tuan-tuan sekalian, dia ni begitu hatinya, Masya Allah. Marah memang cepat marah. Tapi bila sebut sallu ala nabi, bersalawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-dua jadi baik tuan-tuan sekalian, peluk. Pergi Medang lepas tu. Dia boleh. Orang Melayu dia tak tahulah. Agaknya kuliah maghribnya kurang banyak kot. Tapi tengok jadual macam dah banyak. Dia tak boleh tu, dia punya dendam dia, Masya Allah. Kalau boleh tuan-tuan, kita kena berlapang dada. Pasangan lelaki dan perempuan ini tuan-tuan, kita kena faham, syaitan telah bersumpah di hadapan Allah sewaktu dia enggan sujud hormat kepada Adam alaihi salam. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Al-Hijr kalau tak silap saya tuan-tuan sekalian. Berkatalah syaitan, dengan sebab engkau telah keluarkan aku, kira keluar daripada rahmat Allah, dinamakan syaitan tuan-tuan sekalian kerana matrudun ataupun ba'idun min rahmatillah. Aku akan memperelokkan, la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan memperelokkan benda-benda yang jahat, benda-benda yang tak baik akan dilihat baik. Waktu bila cerita hari kekasih tak betul, salah. Apa yang tak betulnya Ustaz? Salah ke saya nak menyatakan sayang saya? Kan sayang itu, kasih itu fitrah. Dia mula tu. Bagus juga dia punya hujah. Tetapi tuan sekalian, caranya tak betul. Yang tak betulnya apa? Yang tak betulnya adalah tanpa ikatan perkahwinan. Tu je. Kita ni nak tiba-tiba sayang dan cinta pada seseorang tuan-tuan sekalian, selagi belum berkahwin jangan zahirkan. Dah zahirkan problem. Sebab dia punya cas lain. Kita tak zahirkan, ambil berat pun ada orang dia rasa dia sedang dikasihi tuan-tuan sekalian. Cerita tentang lelaki dan perempuan ini tuan-tuan sekalian, cerita lama yang kalau kita tidak betul-betul kawal nafsu kita tuan-tuan sekalian, kita akan terjerumus. Nafsu ini ada 3 berdasarkan ayat Al-Quran, daripada mula sampai habis ada 3 jenis yang Allah sebut. Yang pertama, nafsu mutmainnah. Dalam surah Al-Qiyamah, nafsu mutmainnah. Dan biasa Pak Imam akan sebut waktu di atas kubur ada kematian tuan-tuan sekalian. Tapi imam baca, orang lain buat tak tahu. Dia duduk bawah pokok kelapa sawit. Tunggu. Dia bukan tunggu sangat, dia nak tunggu malam tu kenduri tahlil. Tu bila dah lama tak ada kenduri tahlil tuan-tuan, dia tunggu bila ada orang meninggal ni ya. Harga barang naik tuan-tuan sekalian. Boleh lah, kangkung boleh lah. Yang lain-lain, tuan-tuan sekalian, mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang kedua, lawan kepada yang tenang ini adalah nafsu ammarah bisu. Tuan-tuan kena ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah sebut nafsu ini pada juzuk 12. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku berlepas diri daripada nafsuku, sesungguhnya nafsu itu kerjanya la ammarah, iaitu suruh buat benda yang jahat, bisu. Nabi Yusuf AS tuan-tuan sekalian, itu kisah yang masyhur. Saya nak sebut nama nafsu tu je, disebut dalam ayat ni. Nafsu mutmainnah surah Al-Fajr silap saya tadi. Nafsu yang ni juzuk 12. Yang dalam surah Qiyamah tuan-tuan sekalian, nafsu di antara 2 ni dipanggil lawamah. Nafsu lawamah, nafsu yang mencela tuannya. Buat baik pun dia cela, buat jahat pun dia cela tuan-tuan sekalian. Yang ni dia sentiasa confuse. Buat baik je dia muskil. Nanti kalau semua orang baik, siapa nak jadi jahat? Dia ada tu jenis macam tu. Buat jahat dia akan, iyalah aku asyik buat jahat, bila aku nak taubat, dia dilema tuan-tuan. Ni dipanggil lawamah, berasal perkataan laum, iaitu cela. Kerjanya cela tuannya. Tuan-tuan sekalian, sebelum berkahwin, saya ingatkan kepada diri saya dah kahwin, yang belum berkahwin tuan-tuan sekalian. Bahkan yang dah kahwin pun banyak ujian tuan-tuan sekalian. Kajian menunjukkan tuan-tuan sekalian, ni di Jabatan Agama ada, JAKIM pun ada tuan-tuan sekalian, 10
10 tahun pertama perkahwinan, 10 tahun pertama yang penuh dengan cabaran. Kalau melepasi 10 tahun ni, insya-Allah selamat tahun-tahun selepasnya. 10 tahun inilah yang banyak perceraian berlaku, dan antara sebab perceraian berlaku adalah kerana jumpa balik kawan lamanya. Yang lelaki jumpa kawan lama perempuan, yang perempuan jumpa kawan lama lelaki. Dulu-dulu jumpa juga dia, tapi tak jadi. Sebab apa? Dulu tak ada WhatsApp, dulu tak ada FB, dulu nak terserempak tu susah. Dah terserempak, lepas tu memang tak tahu nak hubungi macam mana. Sekarang ni jangan. Masuk senarai telefon, Telegram pula tuan-tuan sekalian. Sekarang ni dia boleh tahu nama terus. FB, tulis je nama ataupun tulis nama sekolah lama, dia keluar senarai yang sekolah yang sama tuan-tuan sekalian. Dia berhubung, isteri tak tahu. Yang dia berhubung, suami tak tahu. Akhirnya bercerai tuan-tuan sekalian. Jaga. Yang ni yang dah kahwin, nanti kita ceramah lain insya-Allah. Yang belum berkahwin, kerja syaitan sebelum daripada perkahwinan adalah dia akan cari sebab yang boleh menyebabkan berjumpa dan seumpamanya. Ada je idea tuan-tuan sekalian. Bagi hadiah kat dia, sempena 14 Februari bagi hadiah. Bagi hadiah lagi sempena 1 Muharram, bagi hadiah Ma'al Hijrah. Bagi hadiah lagi Isra Mi'raj pun bagi hadiah lagi tuan-tuan sekalian. Nak cari pasal tu. Apa sebab nak bagi hadiah Bagi semua sempena. Awal Ramadan, nuzul Quran, Badar Al-Kubra, semua. Sempena, habis jumpa bagi. Kemudian menyebut tahadu, tahabu, pandai pula. Bagi hadiah menyebabkan makin sayang. Tuan-tuan sekalian, ni belum kahwin. Sebab itu Amirus Syu'ara, ada penyair tuan-tuan sekalian, ni NGO penyair, ketuanya tuan-tuan sekalian, namanya Syauqi. Dia punya maknanya paling pakar sekali. Dia menyebut syair yang begitu pendek untuk menunjukkan bahayanya suami, bukan suami isteri, lelaki dan perempuan bermula dengan pandangan mata. Nazratun wabtisamun wa salamun wa kalamun wa mau'idun wa liqa'un. Dia berhenti setakat tu je. Ada 6 perkara dia sebut. Mula-mula mata bertentang mata. Dia jatuh dekat hati, kemudian dia pun bagi nasihat pada akal fikirannya. Senyum dah. Kawan sana pula kata senyum itu sedekah. Semua guna dalil belaka tu. Jangan main-main sama sekarang. Nak buat jahat guna dalil. Senyum itu sedekah. Bagi salam, tak jawab salam berdosa. Kan canggih. Hukum belaka tu. Maknanya memang datang kuliah maghrib. Lepas bagi salam, bercakap. Takkan bagi salam je, cakap, tanya khabar. Takkan tanya khabar je, dah lama bercakap, last sekali kita jumpa sekali, lama tak jumpa. Lepas berjumpa, mau'id, appointment. Lepas tu liqa'. Dan Amir Syu'ara ini tidak meneruskan kata-katanya. Dia kata sekadar liqa'. Dah berjumpa, macam-macam akan boleh berlaku tuan-tuan sekalian. Saya sempat juga belik arkib surat khabar tuan-tuan sekalian. Utusan Malaysia tahun 2007. Dikeluarkan pada 10 hari bulan Februari, dalam 4 hari sebelum Valentine's Day. Satu artikel menceritakan tentang, tuan-tuan sekalian, kajian dibuat oleh satu organisasi, kadar perempuan hamil di luar daripada nikah paling tinggi mula hamil Februari dan juga Mac. Saya rasa kalau dia teruskan kajian, kadar paling tinggi buang anak dan gugurkan kandungan di hospital-hospital dan klinik-klinik, saya rasa 9 bulan lepas tu. Apa kaitannya? Mac dan juga Februari, Valentine's Day tuan-tuan sekalian. Ada 2 pengakuan budak perempuan. Malam tu dia nak sambut Valentine's Day. Dia dah jaga ni, dah prepare betul-betul ni supaya tak terjerumus dan tak terlanjur. Dia dah gembira, dah bagi semua sekali tuan-tuan sekalian. Akhirnya minum sama-sama. Rupanya kawan satu lagi, bila dia bagi air, dia masukkan pil khayal tuan-tuan sekalian. Bila dia minum, dia pun tak sedar. Bila tak sedar, esok bangun rasa sakit apa semua. Last sekali bila dia cek, haid tak keluar. Kemudian cek hospital, mengandung tuan-tuan sekalian. Jadi dia teringat tarikh tu. Ini contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi saya
Tanggungjawab kita tuan-tuan sekalian, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga semua jiran kita dan seumpamanya. Dan 14 Februari ini bukan segala-galanya buat maksiat. Tarikh lain pun dia orang buat maksiat serupa je tuan-tuan sekalian. Cuma klimak dan mungkin ini sangat istimewa berdasarkan peristiwa-peristiwa tadi, menjadi tanggungjawab kepada kita tuan-tuan sekalian. Yang paling utama adalah didikan agama dan juga benteng iman. Tuan-tuan sekalian, kita kehilangan contoh dalam keluarga mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kehilangan contoh seorang ayah yang sepatutnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai contoh dan teladan. Tuan-tuan sekalian, baca hadis Nabi, Nabi pernah berdoa 3 doa tuan-tuan sekalian. Allah makbulkan 2, satu lagi Allah tak makbulkan. Saya tak akan hurai semua. Satu yang Nabi doa dan Allah makbulkan adalah tuan-tuan sekalian, Nabi minta doa supaya kalau umatnya buat maksiat, azab tidak terus turun. Berbeza dengan umat dahulu tuan-tuan sekalian. Umat dahulu on the spot. Kaum Ad, yang Nabi Soleh, yang unta, kemudian kaum Nabi Musa alaihissalam dan seumpamanya on the spot. Tetapi Nabi sayang dengan kita tuan-tuan sekalian, doa dan Allah makbulkan. Tetapi bukan bermakna Allah tidak mampu ataupun Allah tidak boleh buat sesuatu bencana kepada masyarakat kalau dah terlalu rosak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Para ulama tafsir kata ini bala ataupun bencana, allati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa hanya kepada orang yang zalim saja. Maknanya orang yang tak zalim pun akan kena. Kalau balak sudah maknanya turun tuan-tuan sekalian. Bulan lepas saya ke Aceh, ada program pelajar Aceh, pelajar Malaysia di Aceh ada 200 orang. Dia kata, Ustaz jemput program, kami susun program, saya pun pergi 3 hari program, balik kami nak bawa Ustaz berjalan, ada 2 jam sebelum flight Ustaz, 4 jam lah, 2 jam masuk, 2 jam tu free. Kami nak tunjuk Ustaz tempat-tempat sejarah tsunami 2004 tuan-tuan sekalian, 9 tahun yang silam. Pertama dia tunjuk kapal tengah darat tuan-tuan sekalian, tak boleh angkat sekarang ni, 5 km daripada laut. Dulu waktu tsunami dibawa sampai tengah darat, sekarang tuan-tuan sekalian bawah tu memang banyak orang mati di bawah tu. Beribu-ribu tan beratnya. Sekarang ni jadi tempat pelancongan lah. Tengok kapal atas darat. 3 masjid dia orang bawa saya. Yang pertama Masjid Rahmatullah, yang kedua Masjid Baitur Rahim, yang ketiga Masjid Baitur Rahman. Menarik tuan-tuan sekalian namanya. Pertama Rahmatullah, rahmat. Yang kedua Rahim, sifat Allah Ta'ala. Kemudian Rahman. Sudah. Masjid ini makhluk yang tidak berakal, tetapi Allah selamatkan. Kalaulah kerana nama tuan-tuan sekalian, Masya Allah, Rahmatullah, Rahim, Rahman, takkan kita yang ada akal, takkan kita yang bernyawa boleh melakukan ibadah, boleh mengikut perintah Allah, tidak boleh mendapat rahmat Allah supaya selamat di dunia dan di akhirat. Mesti boleh tuan-tuan sekalian. Tu hebat. Masjid lain banyak juga, tapi mungkin Allah pilih nama-nama tadi itu ada istimewa tuan-tuan sekalian. Cuma tak tahulah kalau tsunami datang ke Sungai Besar ni, nama masjid kita ni Makmuriah, selamat ke tak tu wallahu alam. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, insya-Allah kalau makmur betul ikut perintah Allah, selamat tuan-tuan sekalian. Dan kalau pun tidak selamat, itu bencana yang menunjukkan tidak ada siapa yang boleh kata saya buat amal, yang buat jahat kena. Tak, dia akan meliputi semua orang tuan-tuan sekalian. Itu yang saya sebut tadi, berhati-hati. Sebelum kahwin, syaitan kerjanya nak dekatkan pasangan.
anehnya tuan-tuan sekalian, syaitan selepas berkahwin dia akan renggangkan pasangan suami isteri. Ini dua kerja yang berbeza tuan-tuan sekalian. Belum berkahwin dia akan cari aja idea. Lepas berkahwin ada je pasal benda kecil je tuan-tuan sekalian. Ada perceraian yang berlaku tuan-tuan sekalian hanya kerana puncanya mentol lampu. Catatan kat Jabatan Agama tu, mentol lampu punca perceraian. Kan teruk sangat. Allahu Akbar. Ada yang kerana masakan. Rasulullah bagaimana ya berhadapan dengan situasi. Aisyah pernah masak masin ataupun cuka lebih, tapi Rasulullah tidak pernah perli, tak pernah marah. Yang marah ni kita tuan-tuan sekalian. Isteri masak masin lebih, kita kata kita ni duduk tepi laut dia. Ada yang bagi tahu isteri, sejak bila ada lori garam aksiden depan rumah kita, merajuk, marah, bergaduh. Tuan-tuan sekalian, kena faham kerja syaitan. Bila faham kerja syaitan, kita boleh berhati-hati dan bersedia. Seterusnya tuan-tuan sekalian, yang saya ingin sebut bahawa Valentine's bukan sekadar mitos, tetapi dia bercanggah dengan syariat kerana beberapa sebab. Pertama tadi masalah akidah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, percampuran bebas lelaki dan perempuan. Dia buat pesta, dia buat majlis, dia menari malam sampai tengah malam tuan-tuan sekalian, dan seumpamanya, ini dilarang. Dulu sewaktu Nabi Musa alaihi salam dijemput oleh Nabi Shu'aib, selepas dia tolong dua-dua anak Nabi Shu'aib angkat penutup perigi, akhirnya Nabi Shu'aib minta salah seorang anaknya yang perempuan, panggil balik lelaki tadi yang tolong kamu. Apa yang Allah rakamkan dalam Quran, jalan dia macam mana tuan-tuan sekalian? Dalam surah Al-Qasas, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya', maka berjalanlah salah seorang daripada keduanya. Sebab seorang dia yang pergi panggil, anak perempuan tu pergi seorang. Faja'at datang seorang, tamshi 'ala istihya', jalan dalam keadaan malu. Itu cara berjalan perempuan. Dalam tafsir dibahaskan pula, mula-mula yang perempuan anak Nabi Shu'aib jalan belah depan, Nabi Musa belakang. Sebab tuan rumah akan tunjuk jalan, Nabi Musa kat belakang. Dalam tafsir cerita tuan-tuan sekalian, Nabi Musa pun perasan angin bertiup daripada depan, nampak bentuk badan. Bau juga sampai ke belakang. Lalu Nabi Musa bagi cadangan kepada anak Nabi Shu'aib, kamu duduk di belakang, biar aku yang di depan. Fadallini, dan tunjukkan aku jalan, yaminan au yasaran, penunjuk jalan belakang. Tengok sampai peringkat itu tuan-tuan sekalian. Ni contoh. Dah kalau terlalu ni pegang tangan, bagi bunga ros. Yang peliknya lepas kahwin tak pernah pula dia bagi bunga ros. Tuan-tuan yang dah 10 tahun, 15 tahun kahwin, cuba esok. Yang ni saya cadang, beli bunga ros seminggu sekali, sebulan sekali tuan-tuan bagi. Mula-mula bini kita kata buang tebiat. Tak apa tuan-tuan sekalian, kena istiqomah. Minggu depan bagi lagi. Lama-lama dia terima. Cuba ni yang dah kahwin ya, yang belum kahwin nanti dulu tunggu kahwin. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan sekalian, bila dah kahwin, jalan seorang kat depan, seorang kat belakang, macam tayar basikal. Tak boleh sama. Cuba tunjukkan kepada anak-anak. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam romantik. Dia berlari dalam rumah tuan-tuan sekalian, lumba lari. Aisyah cerita, kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Rasulullah menang. Kita ni lumba lari juga, tapi asyik kita dia yang menang. Tak romantik. Bagi peluang dia menang, semangat sikit. Ikutlah. Nak buat maknanya separuh akhir ke, suku akhir ke, ikutlah. Kumpul mata ke, buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita ingat balik dulu-dulu tuan-tuan sekalian. Dan ini contoh kepada anak-anak. Seterusnya tuan-tuan sekalian, pembaziran berlaku. Duit yang begitu banyak bukan pada tempatnya, dibelikan barang-barang yang tidak sepatutnya. Dan seterusnya yang ketiga, buang masa tuan-tuan sekalian. Ini juga bercanggah dengan Islam. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, saya nak mengajak supaya cinta dan kasih perasaan kita ni yang dalam diri kita ini dilorongkan kepada tempat yang betul. Kalau betul nak jadikan isteri, kalau betul seorang perempuan minat dengan seorang lelaki, katakan, gunakan saluran yang betul.
Islam membenarkan untuk bertunang peringkat pertama, risik sebelum berkahwin, sama ada lelaki kepada perempuan ataupun perempuan kepada lelaki. Jangan guna hadis Melayu. Tak boleh pergi cari timba, tu hadis Melayu tuan-tuan sekalian. Apa? Yang lesung tu pun saya pun, dia canggih orang Melayu ni kalau dengan adat Masya Allah, padahal dalam agama tiada. Kembalikan kepada syariat. Kemudian yang kedua tuan-tuan sekalian, daripada kecil baiki. Kalau kita ayah dan ibu, kalau kita abang dan kakak, sejak daripada kecil ajak mereka, luruskan perasaan cinta mereka supaya cinta dan kasih kepada Allah, kepada Rasul, kepada mak bapak, kepada perkara-perkara yang baik, dan seterusnya semua yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sejak daripada kecil ibunya yang bernama Rumaisa ataupun Rumaisa dalam satu riwayat, sentiasa menyebut kepada anaknya yang masih kecil ini, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, setiap hari tuan-tuan sekalian, yang diceritakan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah sebelum hijrah, Anas cerita balik tuan-tuan sekalian, sehingga aku ini nak sangat kenal dengan lelaki yang mak aku sebut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang cerita yang baik, akhlak yang baik, sampai lekat di kepala Anas. Anas kata, aku nak sangat jumpa dengan lelaki ini yang mak aku duk cerita tiap hari. Kita bawa cerita lain, Pak Pandi, apa lagi, kita bawa cerita Gajah Sinchan, kita buat cerita macam-macam. Dodoikan anak pun kita lagu-lagu lama tuan-tuan sekalian. Apa kata kita gunakan yang solawat. Nak ya Hanana pun ya Hanana lah tuan-tuan sekalian, kalau suara sedap. Kalau tak sedap pun bagus juga, bolehlah hujan turun minggu ni. Ni di beberapa tempat dah buat solat istisqa. Alhamdulillah di satu tempat tuan-tuan sekalian, semalam solat minta hujan, hari ni turun hujan. Saya tak tahu Sungai Besar belum buat lagi ke apa. Belum nak hujan lagi, belum, tak nak hujan lagi. Tuan-tuan sekalian, satu lagi yang terakhir, lorongkan cinta dan kasih itu supaya cinta dan kasih kepada ilmu. Bila ada ilmu, tuan-tuan sekalian, ini aset yang cukup berharga. Para ulama bezakan di antara ilmu dan juga harta. Ilmu ini tuan-tuan sekalian berbeza dengan harta, walaupun perkara yang sama kita buat. Yang pertama, sedekah harta dengan sedekah ilmu. Sedekah harta, harta akan berkurang. Tetapi sedekah ilmu dengan mengajar pada orang lain tidak akan berkurang. RM1, kita derma RM1, habis duit kita tuan-tuan sekalian. Ilmu ada satu, kita ajar orang lain, tidak akan berkurang. Yang kedua, harta kita akan sibuk jaga dia, tetapi ilmu tuan-tuan sekalian, ilmu yang akan jaga kita. Ada kereta, sibuk nak basuh, maintenance. Ada rumah, ada barang, tetapi ilmu tuan-tuan sekalian, dia akan pandu kita, dia akan jaga kita. Yang ini tidak boleh, yang ini boleh, yang ini sunat, yang ini makruh, yang ini halal, yang ini haram. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sewaktu kecil, pertemuan pertama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum masuk Islam, tetapi cukup amanah tuan-tuan sekalian, orang yang baik. Datang dua orang, Ibn Mas'ud cerita, ada satu ketika sedang aku jaga kambing-kambing yang orang suruh aku jaga, aku ambil upah. Datang dua orang yang tergesa-gesa. Tiba-tiba salah seorang minta supaya berikan susu kambing kepada dia. Susu kambing tuan-tuan sekalian. Ini bukan high goat. Aku kata kepada keduanya, ini bukan aku punya. Aku hanya jaga amanah, aku tak akan bagi. Kedua-duanya pun angguk, tanda setuju. Tengok pada mukanya penat, tengok pada bibirnya kering, tanda kehausan. Tiba-tiba salah seorang menyebut, tunjukkan aku seekor kambing yang masih kecil, yang belum lagi berkahwin. Dia minta tunjuk, aku tunjuklah, ni tak ada masalah. Lalu lelaki ini pun pegang kambing tadi, khususnya di bahagian bawah tempat susu, menyebut dan membaca beberapa perkataan. Aku tak apa dengar, tapi dia menyebut, mulutnya kumat kamit. Tiba-tiba aku dapati bahagian susunya itu menjadi besar, susu penuh. Kemudian meminta kepada kawannya supaya ambil bekas. Kawannya pun cari batu yang lekuk, lalu diberikan kepada lelaki pertama dan diperah susu. Dia minum,
kawannya minum, dan dia juga bagi aku minum. Aku pun minum. Kemudian dia baca lagi, aku tengok dia pegang lagi tempat susu itu, kembali kepada sedia kala seperti mula-mula tadi. Kuncup semula. Aku pun tanya sepatah, boleh tak tuan ajar aku bacaan tadi? Canggih dia tu. Yelah, mungkin yang saya bila baca riwayat ini, Ibn Mas'ud fikir kalau lelaki tadi tak ada pun dia boleh baca, bolehlah minum. Maknanya otak dia berjalan. Tiba-tiba lelaki itu jawab, innaka rajulun mu'allam. Engkau seorang lelaki yang diajar, mu'allam. Itu je jawapannya. Dia tak ajar apa-apa pun, mu'allam. Siapa yang tahu bahasa Arab, dia akan faham sikit dia punya sastra Arab ni. Mu'allam, diajar. Belum diajar lagi. Akhirnya beredarlah dua lelaki tadi, Ibn Mas'ud pun jaga. Tetapi dua lelaki tadi, tuan-tuan sekalian, Ibn Mas'ud cerita balik lepas masuk Islam, kedua-duanya itulah pertemuan pertama dia dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selepas daripada peristiwa itu, Ibn Mas'ud cerita, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sentiasa memuji dia dengan nilai dan sifat akhlak amanah dia walaupun masih budak. Dia berdoa supaya dapat hidayah dan akhirnya aku masuk Islam. Tuan-tuan sekalian, hadis menyebut tentang Ibn Mas'ud ini berkaitan dengan qiraat bacaan Al-Quran. Nabi kata, man sarrahu ay yaqra'al Qur'ana ratban kama nazal falyaqra'hu ala qira'ati Ibni Ummi Abdin. Ibn Ummi Abdin adalah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang suka membaca Al-Quran fresh, seperti baru mula dia diturunkan, maka bacalah ikut qiraat Ibn Mas'ud. Tuan-tuan sekalian, yang ni kena tanya Al-Hafiz, tuan-tuan sekalian, yang belajar Taranum, dia tahu qiraat mana, tuan-tuan sekalian. Sampai Ibn Mas'ud, yang itulah yang maksud Nabi SAW. Saya nak ambil satu lagi. Ibn Mas'ud cerita, tuan-tuan, tengok ini dia punya ilmu dan dia punya tamak cinta kepada ilmu. Ibn Mas'ud cerita dalam satu asar, wallahi la ilaha illa ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa a'lamu fima nazalat. Wallahi law anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhul mati la ataituh. Demi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada satu ayat yang turun daripada kitab Allah melainkan aku tahu di mana ayat itu diturunkan. Dan tidak ada ayat yang turun melainkan aku tahu ayat itu turun untuk siapa. Demi Allah, kalau aku tahu ada orang lain yang lebih alim tentang ayat-ayat Al-Quran daripada aku, yang binatang, kenderaan boleh sampai kepada tempat itu, la ataitu, aku akan pergi ke tempat itu. Punya tamak dengan ilmu, tuan-tuan sekalian. Kita ni masjidnya dekat, programnya banyak, surau pun banyak, program banyak, tetapi kita tidak tamak, tuan-tuan sekalian. Salurkan cinta dan kasih kita kepada ilmu, cinta kasih kepada Allah, kepada Rasul dan perkara-perkara yang baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kesimpulannya, hari kekasih, tuan-tuan sekalian, nama tu tak salah, kekasih. Tetapi kalaulah mengikut kepada sejarah yang kita bincang tadi, ia bercanggah dengan akidah Islam, ia membazir, ia ada unsur percampuran pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Yang kedua, hari kekasih kalau nak dirayakan, tuan-tuan sekalian, bagi pasangan suami isteri tak ada masalah, tetapi jangan khususkan pula pada 14 Februari. Biarlah kasih kita, sayang kita, kasih dan sayang yang berpanjangan. Setiap masa dan setiap detik kita kasih kepada isteri kita, anak-anak kita, umat dan kawan-kawan kita, umat Islam seluruhnya, tuan-tuan sekalian. Dan yang terakhir, tuan-tuan sekalian, cinta dan kasih kepada ilmu adalah yang paling utama, tuan-tuan sekalian, supaya kita dapat menilai yang baik dan yang buruk, yang betul ataupun yang tidak betul. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus menuntut ilmu dan menjadi hamba Allah yang diikhlaskan, sebagaimana ayat, tuan-tuan sekalian, yang syaitan kata dia tak boleh nak hasut manusia
Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Itu antara yang paling penting juga. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.